Okay, selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Ini suara hantu, okey? Jangan ketawa. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua dan sekali lagi selamat datang ke The Midnight Man with Jayden Zanda. Musim ketiga, episod ketiga. Saya Jayden dan hari ini saya ada dengan siapa lagi? Kalau tak co-host saya, iaitu Amin. Semua nak suara hantu. Boleh tu. Okey, untuk hari ini kita ada lagi dah cerita-cerita. Saya ada cerita daripada koleksi saya dan Amin juga ada cerita daripada koleksi beliau. Okey, tapi sebelum kita pergi ke cerita yang pertama, seperti biasa, kita akan pergi ke intro dulu. Boleh? Okey, boleh. Boleh. Okey, jom kita pergi ke intro. Okey, selamat kembali ke sama juga The Midnight Man with Jayden Zanda. Nak suara hantu ke tak nak? Tak payahlah Okey. Kita akan pergi Suara hantu ke suara Batman tu? ini suara dalam gua. Okay. Tak apa. Okey, kita akan pergi ke cerita yang pertama lah. Okey, cerita yang pertama ni memang tak tahu lah, aku tak tahu, okay? Sama ada ini diorang katakan satu legenda ataupun memang betul lah terjadi kan. Tapi memang ini cerita terjadi dalam keluarga aku lah. Okay? Ini cerita ialah tentang Buaya Putih. Buaya Putih lah. Okay? Buaya Putih ni memanglah banyak legenda lah pasal Buaya Putih ni. Tapi dalam keluarga aku ni, dululah nenek moyang aku pernah mengandung. Lepas tu dia lahirkan kembar. Dan kembar tu, salah satu daripada kembar tu kembar perempuan lah kan. Tapi yang satunya memang perempuan. Memang sepasang. Dia sepasang tapi kembar. Tapi satu perempuan, satu lelaki. Tapi lelaki ni buaya. Buaya ni buaya yang buaya darat ke? Buaya ni buaya. Buaya. Ini buaya memang buaya. Itulah, itu yang peliknya lah kan. Tapi untuk orang dulu mungkin tak begitu pelik lah. Dan jadi selepas dilahirkan ni dikatakan bahawa dorang telah membawa buaya putih ni pergi ke laut dan lepaskan. Dan tiap-tiap tahun lah diorang akan pergi ke tempat yang sama juga yang diorang lepaskan buaya putih ni, dan beri makan lah. Ada keramaian apa benda untuk beri makan, dan dikatakan buaya putih ni akan kembalilah jikalau ada apa-apa musibah yang akan melanda keluarga kan. Ada mungkin ada orang nak menyihir ke apa kan, keluarga kita, dia akan datang, dia akan muncul. Dia protect lah, macam protect keluarga lah. Jadi cerita ni terjadi kepada makcik aku lah. Dulu dia pernah ceritakan, dikatakan bahawa dia pernah satu malam ni lah dia tidur malam kan. Memang kita tahulah, memang aku pernah cerita juga dekat dalam musim pertama tak salah, pasal buaya putih ni. Tapi ini cerita pasal makcik aku ni lah. Jadi dia tidur malam ni, satu malam ni lah dia tidur. Dalam mimpi ni buaya putih ni datang. Tapi buaya putih ni datang dia dalam bentuk manusia lah. Dalam bentuk manusia. Dia memang aku tak tahu lah, mungkin dia memang manusia lah kan. Tapi entah, tak tahu lah kan. Jadi dia datang dalam bentuk manusia. Makcik aku kata lawa, orang dia lawa, kulit putih, dia berpakaian orang lama-lama lah, dengan tanjak, tapi dia punya pakaian semua berwarna emas. Dan dalam mimpi ni pula dia bawa makcik aku ni pergi ke rumah dia kat dasar laut, dalam sikit dasar laut. Jadi dia bawa makcik aku pergi ke rumah dia. Rumah dia ni macam apa yang makcik aku ceritakan, rumah dia macam istana, besar istana. Dan macam mahligai itulah. Dan dalam semua emas. Tapi kat dasar laut. Kat dasar laut. Jadi dia bawa pergi dalam rumah tu, pergi berjalan kan. Kira macam tour lah rumah tu kan. Memang makcik aku kata memang rumah dia memang megah betul lah. Jadi lepas orang ada lah. Orang berada lah kira. Tapi yang peliknya kat dasar laut.
Kat dasar laut. Jadi dah tak tahu berapa lama lah dia kat situ kan. Lepas tu dah tiba masanya untuk dia balik, untuk makcik aku balik lah. Jadi dia pun bawa makcik aku balik. Bawa makcik aku balik ke darat. Dalam mimpi juga ni, dalam mimpi Jadi dah lepas tu semua tak tahu apa jadi, terus makcik aku terjaga. Terjaga dapat tidur. Terjaga dapat tidur ni, tapi dia rasa macam memanglah mimpi kan, mainan tidur apa, mimpi kan. Tapi yang peliknya, ini yang peliknya lah, dia terjaga tu, dia rasa macam kaki dia basah. Jadi memanglah kaki dia basah. Tapi yang paling pelik sekali, dekat atas katil tu, kat kaki dia semua ada pasir laut. Oh, kiranya dia bangun, memang dia sebab dia masuk laut kan dalam mimpi dia. Dia masuk laut. Dan dia bangun-bangun pun tengok tu macam memang dia betul-betul daripada balik daripada laut. Tapi yang peliknya, badan dia tak basah. Yang basah kaki dia dengan ada pasir laut kat atas katil, dengan kat kaki dia semua. Itu yang pelik sangat lah. Yang buat perkara ni betul pelik lah, pasal misteri misteri lah kan. Pasal dia tak tahu. I mean, memanglah mimpi kan. Tapi bila tiba-tiba bangun je nampak macam pasal kaki basah, pasal ada pasir laut kan kat atas katil kan. Macam dia pergi laut pula. Macam kena-mengena dengan mimpi. Dengan mimpi ada kena-mengena dengan mimpi itulah. Jadi itulah cerita yang pertama tentang buaya putih. Dan tapi pernah jugalah dikatakan bahawasanya ada dululah ada orang nak buat jahat dalam family lah, dengan family kita. Tapi betul buaya putih ni datang. Dia datang untuk protect lah, kira untuk protect. Itulah. Tapi sekarang tak tahu lah kan, kalau sama ada kalau orang nak buat jahat apa benda, tak tahu dia datang tidak. Tapi kalau dia datang, jangan terfikir. Jangan terfikir. Tapi kalau ada datang, buaya putih. okey lah kan, buat kawan. Okey, itulah cerita pertama daripada saya. Cerita dia macam, cerita bukan hantu lah, tapi cerita misteri jugalah kan. Kita nak tahu juga kan apa terjadi kan. Dan yalah, itulah cerita daripada saya. Sekarang kita akan pergi ke Amin. Amin, saya tahu dia ada cerita. Cerita dia ni terjadi kat mana? Dekat KL, dekat dia Selangor lah, kat Selangor. Kat Selangor. Okey, kat Selangor. Okey. Jadi kita pergi ke Amin, dia akan ceritakan. Okey. Cerita dia. Okey, go. Go Min. Go. Okey, so buat suara hantu kan? Tak payah tak apalah, payah. sebab Okey. Ni cerita ni masa kita lelaki kan. So lelaki basically kena Berkatan. Berkatan. Kita lelaki bila sampai masa tu, umur tu dah cukup, dah balik. dah balik, dia kena berkatan. Betul. So berbalik pada kisahnya, saya masa umur 10 tahun. Lambat juga sebenarnya. Tak ada lambat juga. Okey, tak apa, boleh. Okey, so masa tak silap saya umur 10 tahun. Saya dengan cousin saya, sepupu, saudara saya, 3 orang berkatan sekali. Okey, so bila kita dah berkatan, sebab semua saudara bertiga, so kita berkumpul lah terus dekat rumah satu makcik ni. Makcik okay. Cousin lah, cousin lah. Okay. So yang cousin-cousin yang lain pun semua ada datang. Cuma kita orang bertiga ni memang kalau dah berkatan, kain atas siling, kita orang baring kat bawah je lah, tak boleh bergerak, tak boleh apa kan. Itu biasalah. So ada satu time ni, time tu maghrib, tak silap saya maghrib masa tu. Saudara mara saya yang lain yang dah khatan ke, yang budak-budak lagi ke, apa semua masa tu dia orang main dekat atas macam ada balcony. Lepas tu ada masa tu TV dekat atas, ada komputer apa semua kan. So diorang berkumpul dekat atas. So ada masa tu maghrib, pukul 7.30 malam macam tu lah, lebih kurang macam tu. Siapa ni? Ada kebetulan saudara saya perempuan, dia dalam grup lah, dalam 3-4 orang. Diorang pergi ambil gambar, sesaja ambil gambar guna kamera yang jenis lama punya kamera tu. Petik pakai filem tak adalah pakai filem dia. Dulu pakai filem tahun berapa saya? Dia macam lama sangat tu. Lama sangat. Dia macam kamera yang sebelum DSLR ni famous, dia ada satu kamera yang digital yang screen biasa tu kan. Oh, okey, faham. So bila teringat pakai kamera ni kan. Kamera ni confirm tak dia edit kan. So memang tak boleh nak tukar-tukar edit, ada filter ke apa ke kat dalam tu. So kebetulan dia orang ambil gambar masa tu maghrib. And then ambil gambar pula, tak sedar yang belakang tu background dia orang toilet.
Okey. Ini kat mana? Kat bawah tingkat atas, 1 ke tingkat tingkat 2? Tingkat 2. Okey. Okay, so orang ni saya biasa dengar lah orang tutur cakap kalau time maghrib tu seloknya kita duduk dalam rumah. Betul. Kan? Betul. Tutup tingkap, tutup pintu. apa semua, tutup pintu toilet, apa semua. Semua betul? tutup lah. Okey. Masa diorang ambil gambar tu, pintu toilet tu terbuka luas. Tingkap pun buka dalam toilet tu. Okey, lepas tu sekali ambil gambar macam for fun. And then tengok gambar dia yang tak boleh, kamera yang tak boleh edit tu. Tiba-tiba gambar diorang berubah. Masih dalam gambar tu ada 3 orang. Dalam gambar tu pun memang yang ambil gambar tu ada 3 orang. And dalam gambar tu pun memang ada 3 orang tapi bukan dia orang. Bukan orang macam mana tu? Macam okey, dalam gambar tu ada saudara saya perempuan ni, dia pegang tongkat macam tongkat ala budak-budak main Barbie punya, Mariposa punya. Wand tu apa semua tu kan. So yang tu berubah jadi macam yang apa namanya? Mana? Yang macam macam siapa nama? Siapa? Aquaman yang punya tongkat tu apa nama? Yang tongkat yang macam garfu tu. Macam garfu tu. Aku tak tahu apa dia panggil tu. Tapi bayangkan daripada benda yang macam wand yang macam buat magic apa semua tu yang ada love kat ujung, berubah jadi benda tu. Okey. Dalam gambar tu. Okey. Okey, tu satu. Lepas tu salah seorang daripada orang dia pakai rantai ala budak kecil masa tu. Pakai rantai ada love tau. Love ke Barbie macam tu lah lebih kurang. So rantai tu berubah, dia jadi tengkorak. Betul nampak tengkorak dekat dalam gambar tu. Memang betul-betul tengkorak. Okey. Okey. Lepas tu ada yang muka diorang berubah jadi lubang hidung, ada 4 lubang hidung. Betul sekali saya. Mata yang menyerap. Muka memang kalau tengok bukan orang lah. Ini bukan orang lah. Bukan orang lah. Tiga-tiga muka berubah. Tiga sekali. So masa tu saya dengan cousin saya yang berkatan tu kat bawah. So kita orang terkejut. Apa benda yang menjerit kuat gila ni kan? Rumah krip azan-azan ni dah lah orang tak boleh bergerak ni kan. Dua orang menjerit? Dia orang menjerit kat atas. Macam saya pun okey lah buat tak tahu je lah kan. Sekali dia orang pun turun bawah. Saya pun pergi tengok gambar tu. Memang nampak lah. Memang nampak seram lah. Sebab memang time maghrib, lepas tu muka macam tu, lepas tu dengan suara diorang yang jerit macam memang dalam keadaan yang takut. Tapi betul lah, pasal kalau menjerit ada beza apa kalau macam takut dia pekikan dia lain apa. Kan? Kalau macam main-main pekikan dia lain apa kan. Betul. So dia macam serius masa tu. Keadaan masa tu macam tiga-tiga ni yang terpecik. Surah baca ni Al-Fatihah. Jangan main-main lagi. Dah panik lah tu. Kita dah panik, ada tahap panik lah tu kan. Itulah cerita dia. Tapi ada gambar dia? Gambar dia masih ada lagi rasanya dekat saudara kat rumah tu lah, kat tuan rumah tu. Kalau komputer tu masih ada sampai sekarang. Saya rasa ada lagi ikut gambar tu. Tapi kamera tu lagi. Kamera tu komputer, kamera tu lagi. Kembali ke The Midnight Man with Jin Zan, YouTube dan podcast saya. Dan saya bersama dengan Amin. Ya, dan kita akan pergi ke cerita terakhir lah. Itulah, dan penat minum air, kita dengar minum air. Sambung dengan cerita abang. Betul. Okey, cerita yang terakhir ni lah kan untuk episod ketiga ni. Ia tentang anak patung. Saya tak boleh betul lah cerita pasal anak patung ni. Tapi best anak patung. Tapi memang menyeramkan lah kalau anak patung tu dah dipossess lah kan. Okey, cerita dia macam Annabelle lah. Dia macam Annabelle lah, macam sikit macam Annabelle lah. Okay. Tapi ini banyak Annabelle. Okey, satu dah seram, ni banyak. Okey, cerita dia macam gini. Dulu cerita ni arwah mak aku ceritakan. Okey, masa tu kita tinggal sama juga kat Geylang Baru. Okey, kat Geylang Baru ni ada satu keluarga ni lah. Dia keluarga ni tak tahu berapa anak dia. Tapi dia ada satu anak perempuan ni yang suka simpan anak patung. Dia suka collect lah anak patung. Jadi kalau bila dia keluar dengan family dia selalulah suruh family dia atau mak dia atau ayah dia belikan lah
anak patung. Jadi bila sampai kat rumah tu, anak patung ni semua dia taruh kat atas katil dia. Jadi kat atas katil dia penuh dengan anak patung. Jadi pada satu hari ni semua keluar. Jadi tinggal kat rumah tu cuma tinggal mak dia je lah. Mak dia. Jadi time tu dah malam juga tak salah aku lah. Dah lepas maghrib juga. Ke time maghrib tak salah. Mak dia seorang kat rumah. Jadi mak dia ni masuk kat bilik anak dia, anak perempuan ni lah, yang penuh yang suka simpan anak patung. Jadi bila dia masuk, memang nampak anak patung atas katil tu kan. Jadi dia masuk bilik ni, dan dia ternampak yang anak patung ni macam pelik lah. Yang peliknya apa? Anak patung ni, semua anak patung yang kat atas katil tu. Ni anak patung yang macam zaman dulu punya lah, yang tak ada bateri, tak ada apa, yang memang anak patung. Anak patung dia memang tak ada bateri, tapi tak silap aku ada yang boleh macam ada bunyi lah. Ada yang bunyi, ada yang dulu pun ada apa ni, anak patung yang mata dia boleh klip-klip. Jadi yang peliknya, bila mak dia masuk ni, mak dia nampak yang anak patung ni semua kat atas katil tu pandang kat mak dia. Pandang ke arah mak dia. Ingat mak dia seorang kat rumah. Pandang ke arah mak dia. Jadi mak dia pun macam merasa pelik lah kan. Tak pernah terjadi kan. Dah itu dah pelik lah. Itu dah pelik, dah menyeramkan. Tapi yang paling menyeramkan, mak dia kata ada daripada anak-anak patung tu yang boleh suara lah, macam ada bunyi lah. Berbunyi. Berbunyi. Jadi itu yang mak dia terperanjat lah, pasal mak dia seorang kat rumah. Pasal anak patung tak penyawa apa kan. Bila terjadi begitu, mak dia terperanjat. Mak dia pun apa lagi, mak dia pun angkut tu semua anak patung, mak dia buang. Mak dia buang. Terpaksa lah, mungkin dah takut dah gerun kan. Jadi dia angkat semua, dia buang. Takut bukan pula ke apa kan. Itulah kena attack ke apa benda kan. Jadi bila anak perempuan ni balik, anak perempuan dia tengok, kenapa anak patung dia tak ada kan. Anak perempuan dia tu kira masa tu dalam umur berapa? Umur tak tahu, tapi aku tak besar lah. Macam aku rasa 7-8 tahun aku rasa. 7-8 tahun aku rasa. Dia balik daripada sekolah lah. Balik daripada aku tak tahu. Balik dari mana apa ni, arwah aku tak bilang lah kan. Jadi itulah, anak dia mengamuk, menangis semua, tapi mak dia dah dapat lah beritahu dia apa terjadi. Jadi dia pun faham lah apa yang terjadi dengan ni kan, dengan mak dia kan. Jadi dengar daripada hari tu dia tak simpan lagi anak patung kat rumah. Trauma lah. Trauma mak dia lah, pasal dia tak alami benda tak alami benda. Jadi pada dia okey lah kan, tapi pasal mak dia kan terjadi kan pada mak dia. Jadi itulah itu cerita yang terakhir, cerita pasal anak patung. Apanya? Actually bang, pasal anak patung ni kan, bila abang cakap pasal anak patung, saya teringat satu cerita. Kau pernah cerita pasal anak patung? Saya macam sebab tu saya cakap tadi, macam saya tak minat betul cerita pasal anak patung ni kan. Okey. Kau nak cerita anak patung? Kau ada cerita? Boleh cerita? Cerita je lah. Boleh. Okey. Sebab ambil cerita anak patung. Okey, sebab saya cerita ni actually dengar daripada kawan lah. Kawan lah, dia cerita dengan saya, macam ni, ni abang punya patung tu yang tak ada mainan, tak ada bateri apa semua tu kan. Tak ada bateri punya lah. Yang tak ada function tu kan. Yang kawan saya cerita kat saya ni, masa tu dia ada adik. Ada adik dia macam kecil lagi lah masa tu, dalam 4-5 tahun. Kecil lagi lah. So adik dia ada anak patung. Masa tu kalau tak silap saya, nama anak patung tu Baby Alive. So kalau macam korang tak tahu tu, korang boleh tengok lah, Google ke apa kan. Google Baby Alive. Baby Alive nama mainan tu. So mainan tu actually dia bayi yang dia yang macam seolah dia hidup. Dia, sebab tu nama dia Alive kan. Dia boleh makan, kita boleh bagi dia, dia boleh buang air kecil, boleh buang air besar. Boleh menyusu semua lah. Boleh menyusu. And then kalau dia ngantuk, dia akan bagi tahu dia ngantuk, dia tidur. Pakai bateri. Tapi bateri lah. Bateri. Okey. So masa tu ada satu time tu, dia masuk dia simpan mainan-mainan adik dia ni semua dekat dalam bilik orang gaji dia. Okey, so masa ada satu time tu orang gaji dia bercuti. So dia kena turun bawah, dia kena gosok baju apa semua untuk pergi sekolah lah esoknya kan, untuk preparation untuk sekolah besok.
So masa dia gosok baju apa semua tu, Tapi dia gosok baju dekat ni lah, dekat bilik dia punya ni lah. dekat bilik orang gaji tu. Orang gaji, okey. So dia dah gosok apa semua dalam bilik tu. Masa tu dia seorang, dia turun bawah, dia seorang. Mainan tu semua memang cantik je lah kat belakang, tersusun kat belakang, tak ada apa-apa pun, macam tak ada apa-apa je. banyak. Adalah mainan-mainan lain, macam bukan patung je lah, ada Okay. Ada lain-lain lah. adalah mainan lain. Tapi patung tu memang ada lah kat belakang. Patung tu kat belakang. Ha. Lepas tu masa dia gosok, okay, dia dah settle gosok baju. Okay, so nak bagi tahu yang mainan yang Baby Alive ni, dia ada actually dah ada standard lah. Kalau pakai bateri mesti ada switch on off. Betul. Betul. So untuk dia function macam yang saya cakap tadi, dia nak bercakap macam dia lapar ke, dia nak buang air ke, first switch tu mesti on. Okey. Okey. So kalau switch tu off, benda tu dia memang takkan bercakap lah. Betul lah. Okay, so and dia pula, dia ni macam dah design as dia akan cakap benda tu ikut sequence dia tau. Ada. Macam hello mommy, I'm hungry, I need to ni lah apa semua tu kan, all those thing kan. So last kali dia akan cakap good night good night mommy ke good night mama macam tu. Tu last kali. Itu yang perkataan yang last kali lah. Last kali. Okay. So dia akan repeat balik, dia cycle balik macam tu. Okey, faham. So kalau and then lagi satu, dia kalau tak switch macam ni, kalau kita dah main benda tu dah hidup, and then kita off, and then kita on balik, dia akan repeat balik tau. Repeat daripada yang pertama sekali lah. Dia akan repeat daripada pertama tu sekali. Okay. So cerita dia ni pula, masa tu memang dia dah masuk bilik tu, dah benda tu memang off, turn off. Kan? Sebab biasalah dah habis main, tutup lah kan. Tutup lah, off lah. So dia dah habis iron baju dia apa semua, dia dah kemas apa semua, tiba-tiba dia naik, okay, dia keluar bilik. Dia keluar bilik tiba-tiba jeng. Tiba-tiba dia punya apa nama? Anak patung tu, Baby Alive tu cakap good night mama, good night ke goodbye mama. Tapi anak patung tu memang tak daripada awal off lah. Daripada awal dia off. And kan saya cakap dia akan ikut sequence dia. Tapi dia tak sebut pun satu-satu daripada awal tu, hello mama apa semua tu tak ada. Tiba-tiba good night mama. Yang last kali tu lah. Last kali. Tapi tak on. Okay. Tu yang saya, bila abang cakap pasal anak patung tu, saya macam, anak patung ni jangan buat main lah. Anak patung memang lah. Memang cerita daripada Amin dan cerita daripada saya jugalah. Macam pasal sekarang pun anak patung ada yang betul-betul macam rupa macam manusia lah, macam bayi gitu kan, nampak serupa. Itu yang tak bagus jugalah kalau nak simpan-simpan kat rumah kan. Lepas tu saya, orang-orang lama lah macam cakap dekat saya, anak patung ni sebenarnya jangan simpan sangatlah kat rumah, sebab dia ni masa hari akhirat nanti dia yang minta nyawa kat kita. Sebab dia complete, dia macam dah seolah manusia semua. Dah macam manusia. So dia akan cukup kira macam cukup sifat lah. Cukup sifat. Cuma dia tinggal nak minta nyawa kita je. Minta nyawa je. So dia kan kita owner lah. Itu daripada orang-orang tu lah. Saya tak tahu lah betul ke tak kan. Tapi itu bila dengar macam tu, boleh ambil sebagai teladan lah. Tapi seram juga cerita. Okey, mesti okay. Jadi kepada anda di luar sana yang suka simpan anak patung, janganlah simpan. Kalau nak simpan, boleh simpan, tapi simpan dalam kotak apa benda kan, jangan taruh atas katil. Lepas tu simpan dalam store. Jangan takut-takutkan, jangan kasih mak-mak ada sakit jantung kan, susah nanti kan. Okey. Nanti tanya sakit jantung kenapa? Sebab mainan patung. Pasal anak patung. Jangan buat hal lah. Jangan Okey. Dan dengan itulah cerita daripada kami berdua. Minggu ni kita kasih bonus lagi 2 cerita lagi bonus. Saya tambah satu tadi tambah satu lagi. Jadi cukuplah untuk minggu ni. Kita rasa lepas ni nak kena minum air lagi. Dari kepada anda semua, datang kembali ya bersama kami sekali lagi minggu depan untuk episod keempat. Tapi jangan lupa untuk like, share, subscribe dan juga komen di bawah. Tekan butang loceng ni
Betul, tekan butang loceng tu supaya anda akan dapat notifikasi apabila kita upload lah video-video yang terbaru. Ya, dan dengan itu Tapi tu kalau macam ada korang ada cerita macam nak kongsikan bersama ke pun boleh komen dekat bawah ni kan. Boleh. Saya akan taruh email di bawah dan anda boleh email lah cerita-cerita anda, cerita hantu anda, cerita-cerita misteri anda kepada saya, kepada kita lah. Jadi kita akan kongsi lah kepada semua pada minggu-minggu yang akan datang. Ya, dan dengan itu daripada kita berdua, apa lagi? Selamat malam. Selamat malam.